Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam rancangan The Malam Jumaat Show Anjuran Persatuan Muhammadiyah, di mana kita berkongsikan tentang perkara-perkara yang sangat dekat dengan hati masyarakat Melayu Islam di Singapura. Malam ini 22 April 2021 bersamaan dengan malam ke-11 Ramadan 1442 Hijrah. Kita berbicara tentang syaitan diikat, peluang bertaubat. Ramadan adalah bulan penuh keberkatan, bulan penuh keampunan, bulan penuh kemuliaan, bulan di mana pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian Nabi SAW melanjutkan tentang pintu-pintu neraka dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Nabi SAW sambung mengatakan bahawa syaitan-syaitan dibelenggu. Maka inilah peluang kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bermuhasabah diri, dan paling khususnya kita peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini alhamdulillah telah bersama kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Faris. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Khairul, terima kasih atas sambutan ini. Masya-Allah, sungguh berbesar hati. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita raih bersama, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah, semoga jemaah yang berada di Facebook Muhammadiyah atau yang berada di YouTube Muhammadiyah, kita harap anda tetap kekal bersama kami hingga ke akhir rancangan. Dimaklumkan bahawa siaran pada malam ini adalah siaran premier, bukan siaran live. Bagi anda yang ingin bertanya, silakan tanya di ruang komen, tetapi kita tidak jawab serta-merta, kita akan jawab insya-Allah pada hari-hari yang lain insya-Allah. Jadi kita terus masuk kepada topik Ustaz. Boleh. Dalam bulan Ramadan ni, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang tadi saya telah kongsikan, bahawa syaitan tu memang diikat. Apakah maksudnya Ustaz? Apakah memang betul syaitan tu diikat? Sebab sebahagian yang kata rasa macam sama je. Syaitan kena ikat ke, syaitan tak kena ikat ke, rasa macam sama je. Lepas tu perangai orang pun macam sama juga. Mungkin Ustaz boleh jelaskan untuk pembukaan pada malam ni. Masya-Allah, bismillah. Soalan-soalan pertama je soalan berat juga Ustaz. Masya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, terima kasih banyak kepada pengurusi majlis, pada host Kacak Bergaya, baju pun sama colour, masya-Allah. Ustaz Khairul Kamal. Mudah-mudahan Allah rahmati segala tenaga usaha Ustaz Khairul dan juga pihak Muhammadiyah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang boleh kita dapat, bukan sahaja para penonton, tapi bagi saya dan juga bagi pihak Muhammadiyah juga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang boleh kita raih. Masya-Allah, soalannya tadi tu sebenarnya berkenaan dengan hadis Ustaz. Jadi insya-Allah kita santai-santai lah ni malam Jumaat, kita dah habis tarawih, malam Ramadan, kita santai-santai, mudah-mudahan adalah pointers yang boleh kita dapat. Saya faham daripada apa yang Ustaz Khairul tadi sebut, ia merupakan sebenarnya sebuah hadis, dan hadisnya adalah hadis yang masyhur, muttafaqun alaihi. Hadis ni muttafaqun alaihi, maknanya dua-dua ada kat dalam buku Imam Al-Bukhari, ada dalam buku Imam Muslim juga ada. Jadi kalau saya boleh bacakan sedikit hadisnya. Pertama, malah kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan lafaz yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifat asyayatin. Itu pertamalah yang membawa maksud apabila Ramadan datang, apabila Ramadan tiba, pintu syurga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Itu daripada lafaz yang pertama. Daripada hadis yang kedua pula, yang menceritakan tentang yang sama, izakana, Rasulullah SAW bersabda, izakana Ramadhanu futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam
wa sulsilatis syayatin. Yang maksudnya sikit lebih kurang sama juga, jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahannam akan ditutup dan setan-setan ataupun syaitan-syaitan pun diikat dengan rantai. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Jadi bila kalau kita cakap, maknanya tadi kita pun dah sama-sama kongsi kan. Maknanya disebutkan oleh Rasulullah SAW yang syaitan ni akan dibelenggu. Yang tadi suffidatis syayatin, itu yang pertama, dibelenggu. Yang kedua wasul silatis syayatin, diikat dengan rantai. Jadi orang kita nak faham dulu lah hadis ni daripada kacamata para ulama hadis, para ulama yang terdahulu. Baru kita sebut tadilah macam rasa sama je macam mana. Kita tengok dulu penjelasan mereka. Contohnya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu'ah Al-Fatawa. Betul, Majmu'ah Al-Fatawa mengatakan yang hadis ini sebenarnya menerangkan bila disebutkan tentang para syaitan ataupun syaitan-syaitan ini dibelenggu ataupun diikat dengan rantai, itu tidak bermaksud orang-orang tidak akan melakukan dosa. Sebab punca seseorang itu melakukan dosa bukan sahaja daripada syaitan, bahkan sebenarnya daripada diri sendiri pun boleh. Contohnya daripada syahwat sendiri ataupun daripada nafsu sendiri ataupun daripada hawa nafsunya sendirilah. Maknanya daripada bisikan dirinya sendiri ataupun dia tu sendiri sebenarnya yang syaitan. Ya, kalau kata-katanya dia sendiri itulah yang syaitan. Sebab kita pernah dengar ada juga para ulama yang kata syaitan tu bukan daripada syaitan saja, syaitan tu boleh juga daripada yang bergelar manusia. Kan? Contohnya dalam surah An-Nas lah, minal jinnati wan nas, kan? Itu daripada Ibn Taymiyah. Contohnya daripada para ulama yang lagi satu, ataupun seorang ulama yang lagi satu yang namanya Al-Qadi Iyad juga mengatakan yang bila hadis ini disebut, yang tadi hadis 2 yang saya sebut tu, sebenarnya kita perlu faham daripada segi literal, pada segi zahir. Dia tidak ada makna ke belakang ataupun tidak ada makna kinayahnya. Maknanya hakiki, tekstual. Bila sebut dirantai, bila sebut dirantai, bila sebut dibuka, ditutup pintu, maknanya secara zahir. Maknanya Rasulullah tak kata maknanya Rasulullah tak kata bila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, dosa tidak ada. Rasulullah tidak sebut begitu. Rasulullah cuma cakap, jadi kita kena faham begitulah. Maksudnya kalau syaitan tu dibelenggu, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, itu nak menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Ramadan ini, dan apabila Ramadan ini masuk, apabila Ramadan ini datang dalam hidup kita, sepatutnya kita juga harus hargai, harus raikan, kan? Dan dengan kita ini meraikan Ramadan, sepatutnya kita ini tidaklah melakukan dosa. Kita ni nak melakukan pahala, kan? Kita ni terpanggil, termotivasi untuk melakukan pahala. Dan juga bila Allah tadi sebut buka pintu syurga, tutup pintu neraka, Qadiyat menyebutkan yang sebenarnya Ramadan ini bila dia tiba, patutnya kita sedar yang sebenarnya Allah sedang berikan kita peluang yang pintu-pintu neraka ni ditutup, jadi isyarat pahala ni akan kita dapat berganda-ganda dan dosa ni amat jarang sekali akan Allah nak berikan kepada kita. Itu yang kedua lah. Yang ketiga Ustaz, insya-Allah boleh? Lagi ada boleh. Keempat, kelima pun lagi, masya-Allah. Yang ketiga last lah insya-Allah. Ni daripada kita tengok sebenarnya bukan Ibn Taymiyah dengan Qadi Iyad saja, kan. Ibn Katsir, ulama banyaklah ceritakan tentang hadis ini juga. Cuma yang boleh kita konkludkan, walaupun bulan Ramadan syaitan itu dirantai, diikat, ada para ulama yang mengatakan still yang akan mendatangkan masalah kepada kita, yang akan membuatkan kita membuat masalah adalah kita punya hawa nafsu. Maknanya kita punya diri sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walaupun syaitan itu dirantai, contohnya Imam Al-Baji, Al-Maliki, dia daripada mazhab Malik, dalam dia menerangkan syarah Al-Muwatta, dia mengatakan yang hadis ini bila disebut suffidat syaitan, bila cakap dibelenggu syaitan, dirantai syaitan, yang dirantai itu adalah tangan dan lehernya. Tangan ke lehernya.
Maknanya Oh. ada organ-organ yang lain, organ-organ. So yang ada tubuh badan, anggota tubuh badan yang lain yang masih bebas. Maknanya syaitan tu masih boleh bergerak, syaitan tu masih boleh membisikkan idea-ideanya, masih boleh orchestrate lah. Maknanya masih boleh plan ataupun masih boleh menanamkan tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman yang tidak baik dalam hidup manusia. Walaupun tangannya terikat. So dia masih boleh buat, cuma dia terbatas. Tak macam, dia tak boleh all out macam bukan bulan Ramadan. Kan? Tapi masih ada syaitan masih boleh mengganggu juga. Walaupun begitu, kita tak bolehlah nak salahkan syaitan bulat-bulat kan. Bila kalau adanya dosa, rasa sama je bila bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain, orang perangai sama je teruk buat kita sakit hati. Sebab selalunya kita sebagai seorang Islam, kita faham yang akan mendapatkan kita pahala adalah diri kita, yang akan mendapatkan kita dosa juga adalah diri kita. Selain daripada pimpinan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah tentunya. Jadi kita kena berhenti untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan makhluk lain, dan mula kena lihat daripada diri kita lah. Kenapa perkara itu berlaku, kenapa kita rasa orang ni jahat, kenapa kita rasa kita nampak perkara-perkara yang tak baik banyak berlaku di sekeliling kita. Adakah ia disebabkan oleh kita? Adakah kita belum lagi melakukan yang secukupnya ataupun sebaliknya? Itulah sikit Ustaz Khair. Boleh, Masya Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni memang kita dah jelas lah. Tadi Ustaz Faris dah jelaskan kat kita sama ada, tidak kira lah sama ada syaitan tu memang betul-betul diikat atau sebenarnya yang syaitan tu sebenarnya adalah daripada diri kita sendiri, na'udzubillah min zalik. Tetapi pada bulan Ramadan ni sepatutnya sikap apakah umat Islam khususnya dekat Singapura ini sepatutnya ada pada bulan Ramadan? Kalau kita tengok bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan lah, sikap kita mungkin dalam beribadah tu kurang kan, dalam bermuamalah kita pun kurang baik. Tetapi kalau bulan Ramadan, sikap apakah yang sepatutnya ada dalam diri kita, Ustaz? Masya Allah. Nak cakap sepatutnya saya malu ni Ustaz, sebab saya pun sini dalam apa orang kata proses latihan mudah-mudahan lah kita sama-sama dapat melakukan yang sepatutnya. Sebab bila yang kita cakap sepatutnya lah tu lah yang orang tak buat ni kan. Masya-Allah. Tapi saya kira banyak sebenarnya, antara kalau jawapan yang umum saya bagi soalan itu adalah kita nak memenuhi perbuatan kita, nak memenuhi hari-hari kita dengan sifat-sifat mahmudah, fi'il yang mahmudah, perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira mungkin kalau satu yang saya boleh kongsi secara fokus bahasa secara fokus kan, adalah kita ni saya kira mungkin kita boleh tengok lagi isu sabar lah, isu sabar. Bila Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Lepas tu jadi orang-orang yang di-guide, yarshudun, yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan rushd oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya kira untuk kita sampai ke bertakwa, untuk kita sampai kepada sifat-sifat mahmudah, perkara yang pertama lah saya kira yang perlu kita tengok sama-sama adalah sifat sabar. Lagi-lagi dengan keadaan pandemik pada yang sedang melanda kita punya hidup secara international, secara worldwide sekarang masya-Allah. Dengan bagaimana banyak batasan, banyak limitation yang kita harus akur, yang kita harus ikuti dan patuhi, masya-Allah. Tapi saya kira sabar ini adalah satu, lagi-lagi Ramadan, dia sangat sinonim dengan Ramadan. Bila kita ni tak boleh makan, kita ni tak boleh melakukan perhubungan suami isteri contohnya. Lepas tu kita disuruh untuk melakukan banyak pahala untuk menjaga diri kita daripada melakukan dosa. Ini semua memerlukan kesabaran. Bahkan para ulama pun mengatakan yang sebenarnya antara sifat yang boleh kita kilatkan ataupun yang kita boleh sharpen, kita tajamkan dalam bulan Ramadan ini adalah sifat sabar. Bahkan juga para ulama kata dalam banyak-banyak sabar, para ulama bezakan ataupun bahagikan sabar tu kepada 3. Sabar tu bukan bila kita dapat musibah saja. Sabar tu bukan saja dengan qada dan qadar dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Tapi sabar itu juga sebenarnya dalam ketaatan dan dalam meninggalkan maksiat. So 3.
Sabar tu ada dalam ketaatan kepada Allah, sabar tu ada dalam bila kita ini meninggalkan maksiat, sabar juga adalah dalam keadaan kita ini ditimpa musibah ataupun dalam ketika kita berhadapan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang sekarang kalau cakap sabar tu bila orang tu ditimpa ujian lah kan. Ditimpa musibah, sabar cakap orang yang ditimpa ujian buat cakap senang lah kau cakap sabar kau tak kena. Subhanallah. Tapi sebenarnya sabar, para ulama kata sabar pada level yang pertama yang patut kita sama-sama lihat, yang paling mencabar adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan sifat-sifat yang tak baik. Sabar dalam kita ini bila keluar rumah pagi-pagi dalam keadaan puasa, ada something trigger kita. Biasa bila puasa ni senang trigger kan. Senang orang jentik. Senang kita punya marah tu nak bangun. Apalagi dalam keadaan berlapar Ustaz Betul. Lapar, haus, aja. Panas pula tu kan sekarang. Panas. Subhanallah. Kadang kalau tak pun hujan lebat sampai banjir. Betul. Subhanallah. Ada banyak yang boleh kita keluhkan kalau kita nak kan. Tapi itulah saya kira dalam bulan Ramadan peluang untuk kita sama-sama pupuk, untuk sama-sama kita try didik kita punya rasa sabar. Of course kita tak terus akan dapat jadi champion. Terus kita jadi perfect. Of course tak boleh. Of course kita tidak akan sampai ke tahap itu dahulu. Tapi itu tidak bermaksud kita tak boleh buat langsung lah. Maksudnya kita boleh buat pelan-pelan. Saya juga, macam saya kata tadi, nak cakap sepatutnya saya pun sedang dalam latihan. Saya kira saya pun dalam bulan Ramadan yang baru 10 hari ni, saya kira nak cuba tak marah pun dah marah dah. Kan? Nak cuba untuk lakukan beberapa, mungkin ada goals-goals yang kita nak buat, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kita dah gagal. Tapi itu tidak sepatutnya menarik kita ke belakang. Bahkan itu sepatutnya membuatkan kita lihat ke sudut mana yang baik yang telah kita capai, untuk kita capai lebih baik selepas ini. Maksudnya selama 10 hari ni kalau mungkin pernah termarah, ya tak apalah. Mungkin dalam 3 hari tak marah, Alhamdulillah. Mungkin sebelum ni setiap hari marah. Kan? Dalam 3 hari tak marah, Alhamdulillah. Tapi bulan Ramadan ni kita dah berperangan lah, latih lah. Betul, pelan-pelan kita latih dan bentuk kesabaran kita insya-Allah dan tidak melakukan kemaksiatan insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Jadi dalam kita melatih dirilah untuk menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, memang pasti akan ada cabaran dan dugaan untuk kita yang nak berubah menjadi orang yang baik. Apalagi kalau lingkungan kita tu taklah sangat menyokong kita, taklah sangat mendukung kita untuk berubah kepada orang yang lebih baik. Kadang-kadang tu kita rasa kita tu nak berubah, lepas tu orang boleh judge kita pula, engkau ni macam faham aja nak berubah kan. Tapi aku tengok kau ni sebenarnya memang tak boleh berubah lah, sama je lah kan. Boleh tak Ustaz, dalam kita maksudnya kita tu nak berubah, lepas tu orang ada judge kita lah, atau kita sendiri yang judge orang yang orang lain nak ubah, tapi kita kata kau ni tak boleh lah, mana boleh berubah. Macam mana Ustaz? Masya-Allah. Ini Ustaz Khairul, terima kasih banyak atas soalan tu. Saya kira ini sekarang sangat sinonim lah dengan ataupun sangat apa orang kata, sangat apt dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Lagi-lagi zaman social media ni kan. Zaman sekarang ni kita pun sekarang ni dengan online kan. Tidak dekat masjid, tidak dekat pusat Muhammadiyah ke apa kan. Dulu mungkin boleh ada syarahan untuk Ramadan macam gitu kan. Sekarang dah tak. Jadi banyak orang semua sekarang pun dekat online saja. Jadi nak cakap pasal judge ni, kalau dulu tak ada social media memang dah ada dah. Banyak orang nak menghukum orang ni, menghukum orang tu kan. Tapi walhasil tadi saya tengok Ustaz Khair ataupun saya dengar Ustaz Khairul ada menanyakan daripada dua sudut lah. Pertama kita yang judge, kedua kita dijudge. Saya nak sentuh tentang yang kita dijudge dulu lah. Pertama dan utama saya kira kita harus sedar, kita harus bangun, kita harus kenali dan sedari apa matlamat hidup kita lah. Apa matlamat yang kita nak dalam hidup kita, dalam mati kita, dalam hidup kita di dunia dan di akhirat lah. Maksudnya kalau kita hidup untuk pujian orang, kalau kita hidup untuk attention orang, maka selamanya kita tidak akan kenyang lah. Sebenarnya kita tidak akan rasa puas. Tapi bila kita tahu matlamat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih,
yang Maha memberikan kita peluang. Kita tahu yang setiap kali kita buat salah, it's okay lah. Maksudnya kita faham bila kita buat salah itu adalah kelemahan diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, contohnya kan, kita ni memang diciptakan oleh Allah lemah. Tapi lemah itu tidak bererti kita akan selamanya lemah. Kita akan jadi selamanya lemah kalau kita ini berputus asa bila kita dah lakukan kegagalan, kesalahan. Jadi saya kira kalau orang nak judge, terpulanglah kepada orang kan. Tak ada masalah bagi saya. Orang tak suka dengan kita ke, orang suka dengan kita ke, orang tak suka ke, orang suka ke, berdasarkan dengan apa yang kita lakukan, akhirnya yang akan menjadikan ia bermakna adalah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah niat kita, adalah bagaimana kita lakukan perkara tersebut. Saya kira kita lihat bagaimana untuk kita perbaiki diri kita. Kita jangan sibuk lihat apa yang orang kata lah. Biar kita jadi orang yang pertama mengkritik diri kita sendiri. Itu pertamalah bagi saya. Yang kedua adalah bila kita nak judge orang. Sebab orang biasa cakap gini, hate the sin, not the sinner kan. Jangan benci pada orangnya, benci pada dosanya. Ini zaman-zaman social media ni orang suka kongsi kod-kod ni, tapi kadang-kadang perbuatannya tidak serupalah dengan apa yang kodnya kan. Dengan kota kod ataupun dengan ayat-ayat yang dengan ayat-ayat sedemikian. Walhasil saya nak kongsikan lah, bila kita sebut pasal judge, Islam sebenarnya memang mengajar kita untuk menilai setiap perbuatan kita. Muhasabah kan, hasibu qabla an tuhasabu kan. Maksudnya hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Islam selalu Islam ataupun Nabi SAW mengajarkan kita untuk sentiasa berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sentiasa tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka kan. Ihsan, maksudnya kalau kamu tak boleh nampak Allah, kamu cuba nak try nampak Allah, cuba nak bayangkan yang Allah ada depan kamu, tak boleh nampak, tahulah yang Allah tu nampak kamu. Jadi kita ni kena harus hati-hati perbuatan kita kalau supaya kita ni tidak terjerumus dalam noda kan, dalam dosa-dosa macam itu. Jadi kalau kita lihat orang melakukan dosa, memang kita tidak patut menghukum dia sebagai ahli neraka contohnya, ataupun kita menghukum dia sebagai seorang kafir serta-merta contohnya. Kan, itu bukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kecuali kalau kita memang ditugaskan ataupun kita memang layak untuk melakukan perkara tersebut kan. Walhasil maknanya kalau kita sebagai orang awam, kita ni bukan tujuan kita, kita punya tugas bukan untuk judge orang, tapi tugas kita untuk membenteng diri kita, untuk menjauhi diri kita daripada melakukan dosa. Contohnya kita lihat orang melakukan dosa, kalau kita tahu kita ini tidak kuat, benteng kita tidak kuat, sebenarnya menjadi satu kemestian, menjadi satu benda yang di-encourage, digalakkan untuk kita menghindari orang tersebut, menghindari perbuatan tersebut. Bukan kata kita putuskan silaturahim, tapi untuk detour, untuk jauhkan diri pemandangan kita daripada perkara tersebut, supaya kita ni tidak termasuk dalam golongan itu, supaya kita ni tidak terpanggil dan terlakukan perkara tersebut. Dan ini bukan judge. Ini adalah sebenarnya untuk menjadikan kita sebagai seorang yang wara' contohnya. Wara' juga adalah satu sifat wara'. Sifat wara' ni adalah sebenarnya pun juga adalah anjuran daripada Islam. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni kan, bagaimana Rasulullah SAW mencerminkan sifat waraknya, sifat bersungguh-sungguhnya dalam beribadah. Bila kita cakap pasal warak ni, apa warak kan? Warak ni boleh saya sebut secara bahasa mudah insya-Allah Ustaz. Boleh kita faham warak tu adalah bila kita ini meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Para ulama ni adalah perkataan para ulama lah. Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dan ataupun kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang harus, tetapi perkara harus itu dilakukan berlebih-lebihan. Contohnya makan minum. Saya nak warak makan minum ni tak banyak sangat kan. Bila dah banyak, subhanallah, macam-macam lah perkara-perkara yang akan datang. Malas nak beribadah, nak melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Perkara syubhat tu apa? Perkara yang bercampur haram dan halal. Dan samar-samar lagi hukumnya, tak tahu halal ke haram. Haram dah tentu kena tak boleh buat lah. Jadi orang yang wara' adalah orang yang meninggalkan perkara ini. Apalagi kalau perkara itu haram, pastinya dia akan tinggalkan.
tiada ruang untuk dia sebenarnya kata oh tak apalah, benda haram ni boleh kita lakukan. Kita punya agama terang dan jelas, kan? Perkara yang halal, ia silakan, ahlan wa sahlan. Perkara yang haram, jangan dilakukan. Itulah Ustaz yang boleh saya cakap. Syubhat tu sebaiknya kita tinggalkan lah. Betul Ustaz. Okay Ustaz, ni soalan terakhir untuk malam ini. InsyaAllah. Okey Ustaz Sofa Boleh, alhamdulillah. Saya macam membel-bel seorang gitu rasa. Habis kita malam ini rancangannya. Ustaz. Dalam kita nak berubah tu, kadang-kadang tu kita rasa diri kita ni kira dah istilahnya gone case lah. Kalau orang kata tu kira memang dah tak boleh lah, takkanlah Allah nak terima taubat kita. Tapi apakah memang sebenarnya Allah itu maha menerima taubat Ustaz? Pintu rahmat, apalagi khususnya di bulan Ramadan tu kan, pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan dibuka seluas-luasnya. Bagaimana Ustaz? Apakah Allah akan terima taubat aku walaupun aku dah kira dah tak ada nilai di sisi manusia? Betul. Ana ni bila dengar gone case ni seram lah. Ana cuba nak faham apa ni gone case. Kira kita pernah lah pakai juga word gone case. Yalah, cuma bila kita cakap kita ni gone case, dia sebenarnya cerminan diri kita, dia bukan cerminan pada Allah sebenarnya. Sebab dia sebenarnya cerminan diri kita yang kita dah putus asa, yang kita dah judge diri kita sendiri, yang kita ni tak ada peluang nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu kalau bukan bulan Ramadan, kita jangan cerita pasal bulan Ramadan dulu. Kalau bukan bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala At-Tawwab, kan? Allah Subhanahu Wa Taala ada nama juga, namanya Al-Halim contohnya, Maha Penyantun. Subhanallah. Tapi sebelum saya nak cerita sikit pasal nama penyantun ni, nama Halim. Tapi sebelum tu saya nak sama-sama saya nak kongsikan hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, dan hadis ini diriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi. Ya, boleh lihat sama-sama insya-Allah hadisnya. Ia adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, hadis qudsi lah sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Anas bin Malik yang Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Saya bacakan sedikitlah hadis yang part yang saya nak kita sama-sama fokuskan. Rasulullah SAW bersabda, "Yabna", maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman atau berkata dalam hadis qudsi ini, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai", kalau dosa kamu setinggi langit, Allah kata, kan? "Summastaghfartani", dan kemudiannya kamu meminta ampun dengan Allah, meminta ampun dengan aku, "ghafartu lak wala ubali", Allah kata aku akan ampunkan dosa kamu dan aku tidak kisah. Dalam bahasa orang English ni, I don't care. Allah kata, aku akan ampunkan walaupun dosamu setinggi langit. Allah sambung hadis ni bersambung lagi. "Ya bna Adam", dan wahai anak-anak Adam, "innaka law ataitani bi qurabil ardi", sesungguhnya kalau kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi ini. Subhanallah. Kan? Dosa kamu ni sebesar sepenuh bumi ini. Rasulullah kata, lepas tu Allah Subhanahu Taala sambung, "Summa laqitani la tusyrik bi syai'an", dan kemudiannya kamu datang kepada aku tanpa mensyirikkan aku dengan apa pun. "La ataituka bi qurabiha maghfiratan", nescaya aku akan memaafkan, aku akan berikanmu pengampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah, sepenuh bumi Allah kata dalam hadis ini, ya. Maknanya kalau ada dosa kita sebesar apa pun, melainkan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa itu boleh Allah ampunkan. Walaupun dosa itu dilakukan berkali-kali pun Allah masih boleh mengampunkan. Bahkan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dia meninggal dunia, dia meminta ampun, dia bertaubat, dia tidak mensyirikkan Allah lagi, Allah akan tetap boleh ampunkan dosanya itu. Subhanallah. Jadi tak ada istilah gone case. Gone case tu adalah kita punya judgement ke atas diri kita sendiri. Dan mungkin terakhir Ustaz lah, kalau saya boleh tutup dengan nama Allah Al-Halim ni. Saya sebenarnya simpulkan sekali. Boleh, baik. Untuk malam Ramadan Ustaz kan? Ya, baik. Jadi nama Allah Al-Halim ni saya kira pun juga untuk pendosa-pendosa seperti saya jugalah. Seperti pertama kali bila saya betul-betul mendalami nama Al-Halim ini,
saya rasa betul-betul apa orang kata tersentuh. Masya-Allah. Al-Halim ini maknanya Al-Halim ni salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 99 yang Allah kata faman ahsaha dakhala jannah. Rasulullah kata Allah ada 99 nama, siapa yang tahu, siapa yang belajar nama Allah akan masuk syurga. Jadi kita cuba nak masuk syurga dengan belajar nama Allah Al-Halim ni, maksudnya Maha Penyantun kan. Ibn Athir dalam menerangkan makna Al-Halim ini mengatakan yang Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut Allah ni penyantun, Allah tu menyantun macam mana? Allah tu menyantuni kita dengan apabila kita melakukan dosa. Setiap kali kita melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meremehkan setiap pahala maupun dosa. Maknanya kita buat sekecil mana pun dosa, Allah akan tahu dan Allah akan catat. Maksudnya Allah akan ingatlah, maksudnya ingat yang catat malaikat. Allah akan ingat perkara tersebut. Allah tidak pandang remeh tentang apa pun dosa dan pahala. Tapi walaupun begitu, bila Allah tahu setiap pahala dan dosa yang kita lakukan, Allah tidak gopoh-gapah. Allah tidak gopoh dan Allah tidak terprovok dengan dosa yang kita lakukan. Maknanya Allah tak terus hantar bala, terus nak membalas ataupun nak mengazab kita. Tidak, Allah tidak melakukan perkara tersebut, tapi Allah akan berikan kita peluang, Allah akan berikan kita untuk menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan amalan tersebut. Ada orang yang pada mulanya amalannya tidak baik, tetapi pada pengakhirannya, masya-Allah, pengakhirannya mewangi. Subhanallah. Ada orang pada permulaannya baik, wa na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang ini. Baik pada permulaannya, pengakhirannya tidak. Kita ingin menjadi hamba Allah yang kalau kita melakukan kesalahan, kita sedar kesalahan kita dan kita ingin kembali dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam miskul khitam, pengakhiran yang mewangi, insya-Allah. Jadi Allah tidak tergopoh-gopoh, tidak terprovokasi. Bahkan Allah memang memberikan kita masa untuk kita habiskan, dan apabila masa kita, ajal kita sudah sampai, pastinya Allah akan, bahasa orang putihnya, reward accordingly. Allah akan balas sewajarnya. Maknanya tidak akan kurang, tidak akan lebih. Tidak akan lebih. Tapi Allah tidak terus melakukan perkara tersebut. Maknanya apa? Selagi kita ni masih bernafas, selagi kita ni masih dipilih Allah untuk berjumpa Ramadan, masih Allah nak dengarkan kita dengan konten ini, isi yang ini, Masya Allah, Allah masih sayang. Allah masih nak beri kita peluang. Tak ada istilah gone case, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kena sesuai dengan bulan Ramadan ini yang Rasulullah kata, siapa yang berjumpa dengan Ramadan raghima anfun, kan Rasulullah cakap siapa yang berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan tu berlalu pergi daripadanya tanpa dia mendapatkan pengampunan, orang ini Rasulullah sebut raghima anfun. Raghima anfun ni boleh kita faham dalam bahasa Arab, yang boleh kita faham dalam bahasa Melayu ni maknanya merugilah, ataupun hilanglah peluang untuk dosa itu diampunkan, ataupun terhinalah orang yang bila dia jumpa dengan Ramadan tak mendapatkan pengampunan daripada Allah, maka terhinalah orang ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan ini. Kita gunakan Ramadan ini, kita lihat suasana bulan Ramadan, biasanya orang yang kalau dia tak buat pahala, dia tak buat amalan bulan-bulan lain, bila bulan Ramadan biasanya dia akan sadar, dia akan lakukan sedikit. Kalau orang yang memang melakukan ibadah di luar bulan Ramadan dia akan tingkatkan lagi. Kalau dia tak zikir, dia akan zikir banyak. Kalau dia tak puasa, tentunya sudah puasa. Kalau dia tak solat sunat banyak, solat sunat banyak. Tak derma banyak dalam bulan Ramadan. Bagaimana mulianya bulan Ramadan ini, kalau kemuliaan Ramadan ini tidak membuatkan kita ingin melakukan kebaikan, tidak membuatkan kita ini sedar yang kita ini ada peluang nak refresh, nak start from zero balik, nak padam semua dosa-dosa kita, maka bulan apa lagi yang Allah nak kurniakan kepada kita. Jadi bulan ini ambil peluang, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjaya. Tak suruh, maksud saya tak cakap jadilah orang yang superman ke, jadi orang yang Masya Allah alim tiba-tiba, tidak. Sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum kita jumpa Ramadan. Kita lakukan, kita grab semua peluang-peluang untuk melakukan pahala, insya-Allah. Kalau tak semua pun, at least peluang-peluang yang ada kita lakukan. Bangun malam, sahur, buka puasa, buat baik dengan orang. Jangan susahkan puasa orang. Walaupun orang susahkan kita, jangan kita susahkan. Selalu ingat, balas kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan tidak akan boleh
lesap, lenyap dengan kejahatan juga. Sama sekali tidak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saja Ustaz Khair. Terima InsyaAllah kasih kesimpulan Ustaz. saya. Alhamdulillah. InsyaAllah jemaah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, saya ingin mengkongsikan tentang infak dan zakat bagi anda yang ingin menyarukan ke Persatuan Muhammadiyah. Di sini ada poster di mana dengan berzakat bertambah berkat, bertambah rahmat bagi mereka yang ingin menyalurkan, menyempurnakan niat anda bersama Muhammadiyah. Silakan boleh scan atau penau ke Muhammadiyah atau langsung ke Persatuan Muhammadiyah, atau boleh hubungi WhatsApp 84084326, atau untuk meminta kita datang ke rumah untuk mengambil sumbangan anda, boleh juga hubungi ke 62427388. Kami mengucapkan, akhir sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Faris kerana sudi bersama kita pada malam ini. Ustaz, terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih banyak-banyak kerana pengkongsian anda, masya-Allah, sangat bermanfaat untuk kita, sangat juga bermanfaat untuk masyarakat kita, insya-Allah. Dan bagi mereka yang masih lah, mungkin untuk kita, untuk Ana juga yang masih berkejar-kejar, yang masih berusaha melatih diri untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan Ramadan. Kita usahalah diri kita, melatih diri kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, bermuamalah juga dengan orang-orang yang sekeliling kita dengan baik-baik, dan kita harapkanlah agar Allah Subhanahu Wa Taala meridai, memberkati kita di bulan suci Ramadan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Faris, dan terima kasih kepada penonton yang sudi bersama kita pada hari ini. Sampai ke penghujung rancangan, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran sekali lagi, dan akhiri kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa 2 minggu lagi dalam rancangan The Malam Jumaat Show edisi Ramadan kedua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.